الذين هم قد سلكوا على قدم الاتباع للنبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، صاحب هذه الحولية المباركة، سيدنا وإمامنا وقدوتنا الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، فإنه سلك على منهج أسلافه وأجداده، طرح القدم على القدم من القوم الذين إذا رؤوا يشهر ذكر الله، إذا رأيته تقول لا إله إلا الله، لأنه فعله ومظهره وظاهره وباطنه يذكرك بالسلف الأوائل، والحمد لله الذي أكرمنا برؤيته وتمتعنا بالنظر إليه، فنسأل سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم باتباع النبي محمد، ويكرمنا وإياكم بطول عمر، ويجمعنا وإياكم يوم القيامة بهذا الإمام العظيم جوار الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، آمنين مطمئنين من غير ابتلاء ولا امتحان، من الذين قد أمنوا وأحياهم الله في عافية وأماتهم في عافية، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Habib Abdullah Al-Mihdar memulakan ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang bahagia ini, majlis yang penuh barakah, majlis yang mana di dalamnya ada tumakninah dan ketenangan dan juga keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah agar Allah sentiasa memberikan kepada kita istiqamah dalam Islam, menjadikan kita di kalangan para muslimin dan mukminin dan juga para musaddiqin, di kalangan mereka-mereka yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan barakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Raufur Rahim. Dan Habib meneruskan dengan mengatakan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah mengumpulkan kita di dalam majlis ini, agar Allah juga mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita daya dan upaya yang mana dengannya dapat kita mencontohi dan melakukan ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para khulafa' ar-rasyidin yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama al-amilin. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita sifat ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau meneruskan dengan mengatakan para ulama mereka adalah golongan yang mengambil jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin. Dan ini adalah hal keadaan sahibul haul, iaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang mana beliau mengambil jalan ini mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dilakukan oleh para aslaf, iaitu para ulama-ulama yang terdahulu sebelumnya. Dia telah mengikuti jejak langkah mereka seperti mana disifatkan oleh para ulama qadam ala qadam, iaitu mereka mengikut kepada ulama-ulama sebelum mereka dengan ikutan yang sangat rapi, ibarat langkah satu langkah demi satu langkah. Dan mereka adalah golongan seperti mana disebutkan apabila mereka dilihat zukir Allah Subhanahu wa taala diingati, Allah memberikan kepada mereka kelebihan ini, yang mana apabila manusia lain melihat kepada mereka, mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah golongan yang usahakan atas zahir dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kebatinan dengan mengikuti jejak langkah para salafus salih. Maka Habib akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan ijtima' kita dan perkumpulan kita pada hari ini dengan sebab imam ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita bersama beliau dan bersama para ulama dan juga para aulia salihin dalam keadaan aman, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, seperti mana Allah mengatakan dalam Al-Quran apabila dia menyifatkan para aulia,
tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidaklah mereka sedih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kepada kita kelebihan ini seperti mana Allah telah memberikan mereka kelebihan tersebut. جدي محمد بن حسين المحضار كان صديقا لهذا الإمام العظيم وأخا له في الله سبحانه وتعالى ورفيقا له في الدعوة إلى الله، فكان يحكي عنه من العجائب والغرائب، خصوصا في الهمة في العبادة والطاعة، الهمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا ما شاء الله قد نفع الله بذريته ونفع بتلامذته كما قد رأينا في هذا الزمان لهمته العظيمة، لأن التوفيق من الله والهمة من العبد، فعلى قدر همتك يكون التوفيق لك من الله سبحانه وتعالى. تريد أن تستمطر أمطار التوفيق فلو كن همتك عالية عالية، والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، فمن إنسان يجلبها كله من الله. أنت بتستمطر هذه أمطار التوفيق من الله بالهمة العالية التي تكون في باطنك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فصاحب الهمة يعلو، وأما من تدنى دنت به همته، ولو يكن عالي ذو منصب عالي لكنه همته دانية. فصاحب الهمة يترقى في الدنيا والدين وفي الأخرى، له مراقي عاليات. لهذا كان كثير من السلف الصالح لما تراهم ترى فيهم سيرة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى سمعت من والدي رحمه الله أنه سمع من أقران هذا الإمام من العلماء العاملين أنه هذا الإمام العظيم لعظم علمه وعبادته ونسكه واتباعه لسلف الصالحين قال أخره الله رحمة لأهل الزمان المتأخر، لأن الله سبحانه وتعالى جعل عباد في هذا الكون تستنزل به الرحمات، ينزل بواسطة الرحمة واللطف للعباد، كما قيل ولولاهم بين الأنام لدكتكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة. لكن هناك عباد لله الصالحين يقومون آخر الليل يا رب يا رب يا رب، فيرفع الله البلايا ويصرف الله البلايا وتستنزل الرحمات، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد البلاء أن ينزل فيرتفع الدعاء، فيتعالجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، فلا يرد القضاء إلا الدعاء، يرتفع هذا البلاء بواسطة الدعوات من ألسنة مخلصة وقلوب خاشعة لله سبحانه وتعالى. فالله يرزقنا وإياكم ألسنة ذاكرة وقلوب خاشعة وهمة في الدعوة إلى الله وهمة في طلب العلم النافع. Habib Abdullah mengatakan bapa saya iaitu Habib Muhammad bin Hussein Al-Mihdar, datuk saya afwan, beliau mengatakan datuknya iaitu Habib Muhammad bin Hussein Al-Mihdar, beliau merupakan kawan yang kepada sahibul haul iaitu Habib Muhammad Al-Haddar, dan beliau biasa akan membicarakan tentang kelebihan yang ada pada Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan daripada perkara yang sentiasa beliau menyebutkan adalah kelebihan himmah beliau. Yani himmah ini kalau dalam bahasa kita mungkin kita mengatakan ini semangat ini dalam ibadah, semangat dalam mencari ilmu, semangat ini dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita melihat ini kesan daripada semangat itu ramai yang manusia mendapatkan manfaat daripada beliau. Dan Habib mengatakan hatta pada zaman sekarang kita lihat barakah daripada dakwahnya, barakah daripada ilmunya, kita lihat berapa ramai manusia yang telah mendapatkan manfaat ini daripada beliau. Maka di sini perkara yang penting perlu kita faham adalah kepentingan kita memperolehi himmah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada pepatah ini yang mengatakan kadar ini himmah seseorang akan datang taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya lebih banyak yang kita ada himmah, semangat yang untuk mendekatkan diri kepada Allah, semangat untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menghujani taufik ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kalau kita yang kurang yang himmah, maka kurang yang taufik ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memerlukan keikhlasan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga akan menjadikan seseorang itu mendapatkan maqam yang tinggi, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat para ulama seperti sahibul haul, daripada kelebihan mereka adalah mereka mengikuti jejak langkah seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga yang terkenal dengan kesungguhannya dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib mengatakan seperti mana dikatakan oleh bapa saya, iaitu Allah Subhanahu wa taala apabila dia melihat ada orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia ini, maka ia menjadi sebab bala yang tidak diturunkan. Kadang-kala kita lihat bala daripada Allah Subhanahu wa taala tidak kena kepada satu masyarakat, maka disebabkan doa daripada mereka-mereka yang ikhlas, daripada mereka-mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disifatkan gunung boleh dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya bala, tetapi dengan sebab manusia-manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bala tersebut. Maka ini adalah misal seperti Habib Muhammad Al-Haddar, maka beliau merupakan seseorang yang terkenal dalam perkara ini pada zamannya. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kepentingan doa yang boleh mengubahkan nasib bagi seseorang. Dan akhir sekali Habib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati-hati yang ikhlas dan hati-hati yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita himmah yang mana dengannya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. الرجال العاملون من العلماء الصالحين والأولياء المخلصين لله سبحانه وتعالى إذا جلست بين أيديهم يزداد إيمانك، إذا نظرت في وجوههم تقوى همتك في طاعة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال بعض الصالحين: كنت إذا فترت همتي عن الاجتهاد وعن الطاعة وفترت همتي عن طلب العلم النافع جئت ونظرت إلى وجه محمد بن واسع، فازداد همة ونشاط في الطاعة ورغبة في طلب العلم النافع. فكلما رأيت همتي فترت جئت ونظرت في وجهه، حضرت مجلسه لكن نظرة محبة، نظرة احترام، نظرة توقير، وإلا فكل الناس ينظر، لكن تختلف النظرات. فإن يأتي ينظر إليه بهذه العين المحبة لله سبحانه وتعالى فتزداد همته في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان له همة عالية وهو ضعيف لكن يستأثر أسد، وكم من إنسان ظاهره قوي لكن من أرنب شرد ذليل، لأنه ما في إيمان ولا يقين في القلب. جماعة سمعوا بسيدي حبيب العجمي ولي بزار من بلاد العجم، سمي العجمي لأنهم بلاد العجم، وكان يتكلم بالعربية لكن يلحن في اللغة العربية كما هو شأن المولد، يتكلم ويكسر في اللغة العربية. وجمعوا 3 أشخاص بذلك الإمام فسافروا من بلد بعيد حتى يجتمعوا بهذا سيدي حبيب العجم. فلما جاءوا وحضروا المجلس وجدوه يلحن في الكلام أي في اللغة العربية. قالوا كيف هذا؟ كيف جينا من بعيد وهذا حتى اللغة ما يحسنها؟ فنقصت نيتهم في هذا الإمام العظيم ولم يكلمهم، فحضروا المجلس وخرجوا يبحثون عن مكان يستأجرونه ليبيتوا فيه. فلما باتوا تلك الليلة كلهم 3 أصابتهم جنابة، احتلموا، وكانت ليالي شديدة البرد ولم تكن هناك حمامات في البيوت، فخرجوا إلى النهر يغتسلون ووضعوا ثيابهم على حجر في ضفة النهر
وخرجوا ليغتسلوا من النهر ويرفعون جنابتهم، فلما انتهوا من غسلهم أرادوا أن يطلعوا فإذا أسد قاعد وجالس على ثيابهم، فخافوا أن يخرجوا من الأسد فيفترسهم، فقالوا هذا مصيبة، إن جلسنا في الماء متنا من البرد، وإن خرجنا افترسنا الأسد، ما الحيلة في ذلك؟ فبينهم في حيرة من أمرهم إذ جاء سيدي حبيب العجمي يخاطب الأسد ويمسك بأذنه ويقول له: ألم أقل لك لا تؤذي ضيفاني؟ إذا جاء أحد ضيف إلى هذه البلد لا تؤذيه، هذول ضيافي جاءوا من أجلي يزوروني. تعجبوا، واحد يمسك أذن الأسد ويهدده، فإذا الأسد يحرك رأسه هكذا ويمشي. تعجبوا فخرجوا ولبسوا ثيابهم، وآثار الدهشة والتعجب على وجوههم. فلما رأى آثار التعجب على وجوههم قال لهم: أنتم أصلحتم الظاهر فخفتم الأسد، ونحن أصلحنا الباطن فخافنا الأسد. أصلحنا بما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ولم نراقب الخلق وراقبنا الخالق، كما قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالله يجعل لنا قلوب طيبة مطمئنة ونفوس طائعة لله سبحانه وتعالى، وهي راضية فيما قضى وفيما قدر، ويجعلنا وإياكم من المحبين للصالحين المقتدين بسيد الصالحين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Habib meneruskan dengan mengatakan sebahagian daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat kepada Allah yang mempunyai ini sifat ikhlas, apabila kita lihat ini kepada mereka, ia menjadi sebab kita diberikan himmah dan kekuatan iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pernah berkata ini seorang, dia mengatakan, apabila himmah saya kurang dan keimanan saya lemah, saya akan pergi kepada Syekh Muhammad bin Wasi' dan saya lihat yakni kepada mukanya, dan apabila saya melakukan sedemikian, maka saya akan mendapati himmah saya bertambah dan keimanan juga yakni bertambah. Maka Habib Abdullah mengatakan ini dengan syarat kalau kita lihat dengan penglihatan ta'zim, bukan yakni penglihatan yang biasa, penglihatan ta'zim yang disaluti dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan sangka baik kepada mereka, dengan mengagungkan mereka, dengan penuh kecintaan kepada mereka. Ini adalah daripada sebab kita boleh mendapatkan himmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, agar ini kita mendapatkan semangat untuk kita bangkit dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan, kadang-kala kita lihat ada orang jisimnya lemah tetapi himmahnya kuat. Maka kita lihat bagaimana dia dapat melakukan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh orang yang jisimnya kuat tetapi himmahnya lemah. Maka selepas itu beliau menceritakan tentang kisah seorang wali yang besar. Wali yang besar yang dikenali sebagai Al-Imam Al-Adni. Dan pernah satu ketika ada jamaah daripada jauh, mereka dengar cerita ada seorang wali di tempat ini, dikenali sebagai Al-Imam Al-Adni. Jadi mereka 3 orang ini, mereka mengatakan, baiklah kita nak ziarah daripada jauh, nak ziarah, nak lihat ini keadaan ini imam ini bagaimana. Jadi apabila mereka sampai ini kepada imam ini dan mereka hadir ini dalam pengajiannya, apabila mereka dengar dia berbual ini bahasa Arab, maka mereka dengar perbualannya dalam bahasa Arab ini ada kepincangan dan ada kesilapan di dalam ini dalam segi bahasa, yakni maksudnya tidak begitu fasih. Maka 3 orang ini mengatakan, subhanallah, ini kita datang daripada jauh dan kita mengharapkan ini adalah seorang ulama yang besar, wali yang besar, tetapi bagaimana kita dengar yang ini percakapan ini seperti ini, iaitu tidak mengkagumkan kita dalam segi kefasihannya. Maka mereka pun keluar daripada majlis dan Al-Imam Al-Adni mengetahui, beliau diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui ini hal ini keadaan orang ini yang memperkecilkan beliau, tapi beliau tidak mengatakan apa-apa.
Selepas itu orang ini pun keluar daripada majlis, dan pada ketika itu mereka nak cari tempat ini untuk menginap. Tetapi mereka tidak mendapati. Akhir sekali mereka tidur pada waktu malam, dan dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala mereka berada dalam keadaan junub pada waktu malam. Jadi mereka nak mandi hadas besar. Jadi nak mandi hadas besar disebabkan mereka yang ini berada di luar, tidak ada tempat yang lain yang dapat mereka mandi melainkan ada sungai yang ini di tempat itu. Dan pada ketika itu pula keadaannya sangat sejuk sekali, yakni air sejuk. Maka mereka pun buka ini pakaian mereka, letak ini di tepi sungai, dan mereka masuk sungai mandi hadas. Dan dalam keadaan ini menggigil yang ini disebabkan ini kesejukan. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka sedang mandi dalam keadaan tersebut, datang seekor singa. Jadi singa ini dia datang, dia duduk betul-betul dekat baju mereka, sebab mereka letak baju semua dekat tepi sungai. Jadi singa ini datang dan duduk di sana. Jadi sekarang masalah ni sekarang, mereka berada dalam air yang ini dengan penuh kesejukan, sedang yang ini menggigil, tapi mereka tak boleh keluar daripada sungai, sebab ini ada singa yang dekat depan. Jadi mereka takut kepada singa. Jadi akhirnya mereka pun yang ini duduk di dalam ini air sungai dalam keadaan yang ini penuh ini kesejukan, tidak tahu apa nak buat. Sebab singa itu tidak bergerak, begitu juga dia duduk. Sekali tiba-tiba datang yang ini Al-Imam Al-Adni. Maka dia datang yang ini kepada singa ini, dan dia piat telinga singa ini. Dia mengatakan, wahai singa, tidakkah aku mengatakan kepada engkau jangan kacau aku punya tetamu? Kenapa yang ni kau tak dengar cakap? Lepas itu singa itu yang ni pun dia bangun, dan yang ni dia mengedar. Jadi orang yang dekat dalam sungai ini terperanjat, mengatakan ini ajib, ini perkara yang luar biasa. Bagaimana ini dia boleh piat ini telinga singa begitu kita takut nak keluar daripada sungai ini menghadapi singa ini. Maka Al-Imam Al-Adni dia mengatakan kepada tiga orang ini, sebab dia dah tahu ini kisah, maka dia mengatakan, kamu ni adalah satu kaum yang memperbaiki zahir kamu, dan kamu takut yang ini kepada singa, tapi kami yang ini memperbaiki batin kami, dan singa yang ini takut yang ini kepada kami. Maka di sini Habib Abdullah yang ini mengatakan kepentingan yang ini bagi kita untuk kita mengusahakan atas kebatinan kita yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atas keikhlasan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makna ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa bentuk kamu, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak lihat ini kepada zahir kamu, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lihat kepada hati-hati kamu dan niat-niat kamu. Dan bila berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa agar Allah menjadikan hati-hati kita hati yang tayyibah, hati-hati yang baik, hati-hati yang suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita berdoa agar Allah menjadikan kita diri kita ataupun keadaan nafsu kita nafsu radiyah, seperti mana disifatkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di kalangan pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang ini pecinta bagi mereka-mereka yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد صادفت هذه الحولية المباركة في هذا المسجد المبارك في ليلة افتتاح هذا المسجد المبارك، فنسأل الله أن يكون افتتاحه افتتاحا مباركا، ويعمره بتلاوة الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وبذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن، ويعمره بحلقات العلوم النافعة يا رب العالمين. فإن المساجد إنما هي أول مدرسة كانت في الإسلام هي مسجد النبي محمد، فالمساجد هي أول المدارس، فمن تولى عليها الأخيار عمروها بعلوم سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا كان السلف الصالح يحرصون على افتتاح مساجدهم، على افتتاح بيوتهم، معاهدهم، مصلياتهم، بقراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالصلاة على النبي محمد. والمولد هو عبارة عن مجلس قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لتنزل البركات والرحمات، لأن شمائل النبي محمد
وأخلاق النبي محمد ما تليت في مكان إلا ونزلت الرحمة على من حضر وعلى من حضر في ذلك المكان. لهذا يحرصون على افتتاح مساجدهم، بذلك إظهارا للنعمة العظيمة، لأن أعظم نعمة من امتن الله بها علينا هي نعمة النبي محمد، وأعظم شعيرة من شعائر الله هو النبي محمد. فمن عظم هذا النبي العظيم فقد عظم الله. ومن شعائر الله المساجد، من يعظمها ويحترمها ويوقرها فذاك يعظم شعيرة من شعائر الله. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعظم المسجد، يعظم القرآن، يعظم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم أهل البيت أصحاب النبي محمد، ذاك دليل على أن في قلبه تقوى لله، في قلبه إيمان بالله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita di dalam haul ini kita juga akan menyaksikan pembukaan yang bagi masjid ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pembukaan masjid ini yang baru pada malam ini, iaitu malam ini pembukaan yang bagi Masjid Khalid. Kita berdoa agar ia menjadikan pembukaan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan masjid ini sebagai tempat yang mana di dalamnya bacaan-bacaan yang Al-Quranul Karim diadakan, dan begitu juga zikrullah dihidupkan, dan selawat kepada Nabi SAW diadakan, dan juga halaqah-halaqah yang ilmu diadakan di dalam ini masjid ini. Maka beliau mengatakan sesungguhnya masjid adalah merupakan tempat yang pertama dan madrasah yang pertama yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka-mereka yang mengikuti jejak langkah Nabi SAW mengimarahkan masjid dengan menyebarkan ilmu dan mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita lihat ini para ulama daripada dulu hingga ke sekarang, mereka mementingkan kepentingan untuk menghidupkan masjid-masjid dan membuka masjid-masjid yang mana di dalamnya mereka melaksanakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan selawat kepada Nabi SAW merupakan daripada perkara yang sangat digalakkan diadakan dalam masjid. Dan ini seperti mana kita melakukan tadi apabila kita mengadakan maulid. Sebab Habib ini mengatakan sesungguhnya maulid ini adalah pembacaan bagi sirah Nabi SAW, dan dikatakan tidaklah satu sirah ataupun syama'il Nabi SAW dibacakan dalam sebuah tempat melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan di tempat itu barakah. Dan ini adalah merupakan daripada cara kita mengagungkan lambang agama Allah Subhanahu wa taala, dan lambang yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lambang yang paling diketahui adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam makna ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan lambang-lambang daripada agama Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini adalah daripada ketakwaan yang wujud dalam hati seseorang. Maka lambang-lambang agama Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Para sahabat radhiyallahu anhum daripada lambang agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Quranul Karim, dan begitu juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. والعمارة للمساجد عمارة حسية وعمارة معنوية. العمارة الحسية عمارتها جدرانها وأثاثها بالمال الحلال. كان السلف الصالح يتحرون أحل الأموال لبناء المساجد، لأنها مواطن العبادة، مواطن العبادة، محل السجود لله سبحانه وتعالى، تعظيمها من تعظيم الله سبحانه وتعالى. والعمارة المعنوية هي عمارتها بالقرآن وبمجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعمارتها بالعلوم النافعة، يتعلم فيها العلوم النافعة التي هي
فيها إظهار لشرع النبي وإحياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه في المسجد، في المسجد كان يعلمهم. فلهذا كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم متخرجين من أي جامعات؟ تخرجوا من جامعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه هي أول مدرسة انتشر منها الإسلام، مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل مظهر فرح ومظهر سرور نظهر هذا الفرح، سواء مظهر افتتاح المسجد، مظهر نكاح تزويج، إظهار ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح: أظهروا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وكان في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جواري عن سيدتنا عائشة يضربن الطيران، فيا سيدنا أبو بكر ينتقد عليهم في حضرة النبي محمد، قال: اتركهن فإنه يوم عيد، يوم فرح. ونحن لما نحتفل بمولد النبي يوم عيد لنا، نحتفل بافتتاح المسجد عيد لنا، لأنه مظهر من مظاهر الإسلام، شعيرة من شعائر الإسلام، إظهار الفرح من الإسلام. لأن ليس الإسلام كله ليس الإسلام عبس، لا، الإسلام فرح، الإسلام محبة. بني الإسلام على ماذا؟ بني على النظافة كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فالنظافة في المصلي كما تطلب النظافة في المسجد. فمن رأى فيه قاذورات وجب عليه إزالتها، ولا ينتظر المنظف حتى يزيلها. هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الإسلام والإيمان أساس ماذا؟ المحبة. والمحبة تقتضي ماذا؟ تقتضي النصيحة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. من رأيته يسيء في الصلاة علمته صلاته، من رأيته تكشف عورته في الصلاة، كما هو بعض الإنسان يصلي عندما كمية ضيقة فيرى مؤخرة ظهره من العورة، فيمر عنده كذا كذا مصلي ولا ينبهه، هذا كأنه لا يعرفه. والإسلام يدعون إلى النصيحة. ليه؟ لأن المسلمون إخوة كالجسد الواحد، شبههم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن ابتعدنا عن النظافة وابتعدنا عن تعاليم الإسلام لبعدنا عن العلم الشريف. أكبر عامل لإصلاح المجتمع الإسلامي، بل لكل المجتمعات الإسلامي وغير الإسلامي، هو العلم. أكبر عامل في إصلاح المجتمعات، سواء في الاقتصاد، سواء في الاقتصاد، سواء في السياسة، سواء في الاجتماع، سواء في ايكونومي، كل ذلك مظهره وإصلاح البلاد والعباد من العلم. لأنه كل أبواب الخير في الدنيا كلها لها باب واحد ومفتاح واحد وهو العلم. وكل أبواب الشر مما تراه اليوم من تطرف وإرهاب ممن كثير منهم أساء للإسلام وأساء لتعاليم سيد الأنام، بابه واحد مفتاحه واحد وهو الجهل. كل ذلك من الجهل. فلو انتشر العلم النافع لما كان هناك إرهاب ولما كان هناك تطرف، بل ينتشر بانتشار تعاليم سيد الأنام الأمان والرخاء والاطمئنان ببركة تعاليم سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Habib meneruskan dengan menukilkan ayat daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya mereka-mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat. Maka memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah daripada tanda keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ada dua makna, terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama dikenali sebagai bahagian hissiyah, bahagian yang kedua dikenali sebagai bahagian maknawiyah. Yani hissiyah maksudnya makna yang zahir,
Manakala ma'nawiyah maksudnya makna yang batin. Maka makna yang zahir adalah kita membina masjid dengan wang yang halal. Sebab masjid ini adalah tempat kita melakukan ibadah, kita melakukan sujud. Maka para salafus salih, mereka apabila nak membina masjid, mereka memastikan tiap-tiap wang yang digunakan untuk membina masjid adalah daripada sumber yang halal. Perkara yang kedua adalah dalam segi maknawiyah, dalam segi kebatinannya. Yang ini bagaimana dan juga dalam segi makna hisiah juga adalah membina bangunan-bangunan dan juga fungsi-fungsi yang di masjid ini yang lain. Manakala makna dalam segi maknawiyah, dia adalah kita menghidupkan masjid-masjid dengan bacaan Al-Quranul Karim. Kita menghidupkan masjid-masjid dengan majlis-majlis zikr. Kita menghidupkan masjid-masjid dengan halaqah ilmu. Dan kita menghidupkan masjid-masjid dengan kita menyebarkan ilmu yang manfaat. Maka apabila kita melakukan sedemikian, maka kita akan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW, beliau mengajar di masjid. Beliau mengajar para sahabat radhiyallahu anhum di masjid. Dan para sahabat radhiyallahu an mereka graduate daripada masjid. Seperti mana Habib Abdullah ini mengatakan, ibarat masjid ini jami'ah, seperti ini university. Sebab university mana yang para sahabat ini graduate? Mereka graduate ini daripada university Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lihat bagaimana ilmu itu tersebar, bagaimana manusia mendapatkan manfaat daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Habib mengatakan daripada adab apabila kita masuk ke dalam masjid adalah dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita kepentingan untuk kita menzahirkan kegembiraan apabila kita sampai kepada hari-hari yang mana di dalamnya kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan apabila kita berada dalam keadaan seperti ini, di dalam haul ini yang barakah ini, dan begitu juga dalam pembukaan di masjid, maka ini adalah daripada perkara yang penting kita menzahirkan kegembiraan kita kepada kegembiraan kita daripada cara kita melakukannya adalah dengan kita memukul duf. Seperti mana kita lihat pada zaman Nabi SAW, apabila berlaku yang ini pernikahan, maka daripada perkara yang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum adalah mereka memukul yang ini duf. Yang ini duf dalam bahasa kita mengatakan seperti kompang. Dan ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Kita juga ada hadis yang terkenal, hadis ini Aisyah, yang mana Nabi SAW memberikan keizinan kepadanya pada hari raya untuk memukul duf. Walaupun bapanya Abu Bakar radhiyallahu an datang ini kepada Aisyah melarang beliau, akan tetapi Nabi SAW memberikan keizinan yang ini kepada beliau. Maka Habib mengatakan ini adalah daripada cara kita dapat faham apabila kita berada dalam keadaan-keadaan kegembiraan ini seperti ini, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk kita menzahirkan kegembiraan. Dan salah satu daripada caranya seperti mana apa yang kita melakukan, memukul duf yang ini di dalam masjid. Maka ini adalah daripada kita menzahirkan syair daripada syiar ini Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menzahirkan kegembiraan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam mengajarkan kepada kita kepentingan untuk kita menzahirkan kegembiraan dan juga menzahirkan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu beliau mengatakan Islam juga mengajarkan kepada kita an-nadhafah, iaitu mengajarkan kepada kita kepentingan kebersihan. Jadi apabila kita masuk ke dalam masjid, maka pastikan kita tidak mengotori yakni masjid. Pastikan kita membersihkan masjid walaupun bukan tugas kita. Walaupun ini noja ini tidak ada, akan tetapi ini adalah tanggungjawab kita bersama. Tempat yang mana manusia melakukan sujud, ia merupakan sebagai satu ibadah dalam kita membersihkan masjid. Juga daripada adab bila kita masuk dalam masjid adalah kita memberikan nasihat kepada mereka-mereka yang ada dalam masjid kalau sekiranya nasihat itu diperlukan. Dan beliau menukilkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan sesungguhnya agama itu nasihat, ad-dinu nasihat. Jadi ini adalah daripada akhlak ini umat Nabi SAW. Apabila kita melihat sesuatu yang salah, maka adalah tanggungjawab kita untuk kita memperbetulkan. Maka Habib memberikan misal dalam masjid, kalau sekiranya kita lihat satu orang melakukan salat, apabila dia melakukan sujud, maka belakang badannya dilihat, maka kita mengetahui salatnya tidak sah disebabkan auratnya dilihat. Maka ia menjadi tanggungjawab kita
untuk kita mengajarkan kepadanya, untuk kita menyampaikan kepadanya. Akan tetapi beliau mengatakan perkara ini biasa tidak dilakukan. Orang melakukan salat, orang lain yang melihat, akan tetapi tidak ada orang ini yang menegur. Maka ini adalah perkara yang perlu yang kita hidupkan, iaitu memberikan nasihat kepada diri kita dan juga yang ini kepada kaum muslimin. Dan beliau meneruskan dengan mengatakan kepentingan untuk kita menyebarkan ilmu dan menjadikan masjid-masjid tempat sebarnya ilmu. Dan Habib ini mengatakan daripada sebab manusia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah disebabkan kejahilan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada sebab yang manusia mendapatkan amal yang besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui menghidupkan ilmu. Dan beliau mengatakan untuk kita selesaikan masalah kita, sama ada kita nak selesaikan masalah dalam ekonomi, ataupun kita nak selesaikan masalah dalam politik, ataupun kita nak selesaikan masalah di dalam mujtama kita, untuk kita melakukan islah, untuk kita melaksanakan kebaikan dan memperbaiki keadaan kita dan selesaikan masalah kita, maka pintunya adalah dengan kita menghidupkan ilmu yang manfaat. Dan beliau mengatakan kalau kita tidak melakukan sedemikian dan tersebar yakni kejahilan, maka apa yang akan berlaku adalah akan tersebarnya ekstremisme, yakni fahaman-fahaman yang ekstrim. Begitu juga fahaman-fahaman yang membawa kepada kerosakan. Kalau kita menanyakan apa sebabnya, maka pintunya adalah kejahilan. Bagaimana nak selesaikannya? Maka pintunya adalah dengan kita menghidupkan ilmu. Ilmu yakni yang diwarisi daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita akan mendapatkan keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikan dan barakah apabila kita menghidupkan ilmu di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ay 'inda kulli salah. ما خصوص المسجد حتى بتصلي في البيت، عند كل صلاة خذ زينتك من تعظيم شعائر الله. لكن كثير من الناس اليوم يصلي بثياب النوم أو بثياب الرياضة، لكن إذا كان بيروح العمل أو اجتماع مع رئيسه في العمل يلبس أحسن ثياب، وأنت بتقابل في صلاتك ملك الملوك الله سبحانه وتعالى. فلهذا ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجماعة، فقال الصلاة بجماعة أفضل من الصلاة منفرد ب27 درجة. واحد صلى العشاء منفرد والثاني صلى 27 مرة، والآخر صلى بجماعة عشاء مرة واحدة. هذا الذي صلى في جماعة مرة أفضل من الذي صلى 27 مرة. وندب لنا السواك لكل صلاة فريضة ونافلة، فقال صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. لكن للأسف انتشر الجهل في هذا الزمان، وكثير من الأساتذة الطلل أو الجهال من يستاك بطرف الثياب هكذا هكذا أو هكذا. كثير من الأساتذة الحمقى أو الطلل يفعلون هكذا، فاقتدوا بهم العوام وظنوا هذا من سنة سيد الأنام، وذاك إنما هو من الوسخ. تقابل الله بالوسخ، قابله بالنظافة. الله نظيف يحب النظافة كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لم يتأدب مع ظاهر الشريعة لم يعطى سر من أسرار الحقيقة. سيدي أبا يزيد البسطامي قدس الله روحه وأعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، قال بلغه عن أحد من الصالحين من الأولياء فقال أراد أن يذهب إليه ويستمد بركاته، فلما وصل إليه فلما حضرته نخامة بصق في جدار المسجد، رجع ولم يستأخذ منه. ما لك جيت من بعيد مسافة طويلة سفر طويل لأجل الاجتماع بهذا. قال من لم يتأدب مع ظاهر الشرع، هذا يبصق في جدار المسجد. من لم يتأدب مع ظاهر الشرع لم يؤمن على سر من أسرار الحقيقة، لا يؤمن على هذا. إذا أردنا أن نستمع للدين نستمع من أهل العلم الذين اتصل علمهم واتصلت تربيتهم. عالم مربي عن عالم مربي؟ لا، سيد العلماء المربين محمد الرؤوف الرحيم، كما قال سيدي عبد الله بن المبارك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
بل انتشر التطرف والإرهاب لأن احنا أخذنا ديننا من جوجل ولم نأخذه من الرجال المسند علمهم إلى سيد الرجال سيد أهل الكمال محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يوفقنا لسلوك سيد أهل الكمال، ونربي أولادنا وبناتنا وطلبتنا على المنهج القويم، منهج الرؤوف الرحيم، المنهج الحق، وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي سفينة النجاة. فلو علمت الحكومات اليوم مذهبنا وطريقتنا معاشر آل باعلوي وهم يعانون من الإرهاب والتطرف في بلادهم لدعونا وطلبوا منا وترجونا لأن نعلم في بلادهم هذا المنهج الوسطي، المنهج القويم الذي هو في هذا الزمان لكل الأنام سفينة النجاة، منهج ساداتنا آل باعلوي، صفوة آل بيت النبي محمد النبوي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يحيينا على محبتهم وينفعنا بحرمتهم ويجعلنا وإياكم من المقتدين بهم والمتبعين لأحوالهم والمقتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم، أمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. خلينا عن كل خلق ذي وحنا بكل خلق حميد كريم إنك على ما تشاء قدير بالجبل جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Habibullah menukilkan ayat daripada Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, iaitu ambillah perhiasan-perhiasan kamu apabila kamu masuk ke dalam salat. Ini maksud masjid di sini beliau mengatakan apabila kamu masuk ini ke dalam salat. Yakni maksudnya bila kita masuk ke dalam salat, daripada adab adalah kita memastikan pakaian kita munasib, sebab kita sedang menghadapi Malikul Muluk, iaitu sedang menghadapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya, dan ini adalah daripada mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan sebahagian orang apabila dia nak melakukan salat, dia melakukan salat dengan baju tidur pun dia melakukan salat. Tidak ada ta'zim ini kepada salat ini itu sendiri. Tapi kalau dia nak jumpa presiden ataupun prime minister, maka semua orang akan memastikan memakai pakaian yang munasib, pakaian yang cantik dan sebagainya. Maka bagaimana kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melakukan sedemikian, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk kita melakukan sedemikian dan sebaiknya. Dan perkara yang seterusnya, beliau membicarakan tentang kelebihan kita menghadiri salat jamaah. Berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat ini jamaah lebih baik daripada salat ini 27 kali. Maka satu orang kalau dia melakukan salat jamaah seperti salat Isyak satu kali, maka ibarat dia melakukan salat 27 kali. Ini adalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka yang melakukan salat jamaah. Perkara yang kedua, beliau membicarakan tentang siwak. Jangan kita lupa menggunakan siwak. Siwak adalah amalan yang menjadi sebab kita mendapatkan ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan melakukan salat ini dengan siwak lebih baik 70 kali ganda daripada salat yang ini tanpa siwak. Dan beliau mengatakan perlu kita usahakan ini atas siwak, dan jangan kita dengar pandangan-pandangan beberapa pendakwa-pendakwa agama yang mengatakan kalau tidak ada siwak boleh kita menggunakan baju yang ini sebagai siwak. Maka ini adalah pandangan yang Habib ini beliau menggunakan perkataan yang ditolol, yakni maksudnya fahaman ini ataupun yakni pendapat ini berdasarkan dengan kejahilan, yang mana mereka mengatakan kalau tidak ada siwak boleh menggunakan baju. Dan ini adalah perkara yang salah, sebab bila kita menggunakan baju, kita mengotorkan baju. Dan bagaimana kita boleh masuk ke dalam salat dan kita mengotorkan diri kita, sedangkan apa yang disunatkan adalah kita masuk ke dalam salat dengan nadhafah, dengan kebersihan. Maka beliau menukilkan satu kaedah ini mengatakan barang siapa yang tidak mengagungkan zahir syariah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diberikan rahsia daripada hakikat.
barang siapa yang tidak menzahirkan, mentakzimkan, mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diberikan rahsia akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menukilkan kisah seorang wali yang besar yang dikenali ramai, iaitu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Maka pernah dikatakan kepada beliau, ada seorang wali besar yang tinggal di tempat sekian dan sekian. Maka beliau mengatakan, baiklah saya nak menziarahinya. Apabila dia sampai kepada orang ini, dia lihat orang ini sedang berada di masjid, dan tiba-tiba orang ini ludahnya kena kepada tembok masjid. Maka Sayyid Abu Yazid Al-Bustami yang mengatakan, bagaimana aku akan meyakini seseorang itu diberikan rahsia daripada rahsia ilmu hakikah, sedangkan dia tidak mengagungkan syariat ini Allah Subhanahu wa taala, iaitu masjid ini adalah daripada syiar ini Allah Subhanahu wa taala. Maka meludah ini di tembok masjid adalah satu perbuatan yang tidak mengagungkan ini syiar ini Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib bin ulangi dengan mengatakan, barang siapa yang tidak mengagungkan akan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diberikan rahsia daripada hakikat ini Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu beliau mengatakan penting kita mempelajari ilmu agama dengan para ulama murabbin, para ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai daya untuk melakukan tarbiyah, dan mereka mewarisi ini daripada Sayyidil Murabbin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang murabbi kepada seorang murabbi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menukilkan juga apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ada pepatah yang masyhur daripada Imam Abdullah bin Mubarak. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya agama ini memerlukan kepada sanad. Maka apabila kamu nak mempelajari ilmu agama, maka lihat daripada siapa yang kamu mempelajarinya. Sebab perkara ini kalau ia menyambung kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Maka beliau mengatakan, kita lihat apa yang berlaku dalam masyarakat kita, daripada fahaman-fahaman yang ekstrim yang membawa kepada kerosakan. Perkara ini tidak wujud pada mereka, disebabkan mereka mengambil agama mereka daripada Google, yakni bukan daripada manusia-manusia yang mendapatkan ilmu yang diwarisi daripada guru ke guru sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat kerosakan yang berlaku, dan perkara yang tidak baik yang berlaku. Maka beliau mengatakan, kalau sekiranya pemerintah mengetahui hakikat mazhab kami dan tarikah kami, iaitu tarikah Al-Ba'alawi, maka beliau mengatakan mereka akan datang kepada kami dan akan mencari akan kelebihan yang tersebut, sebab perjalanan ini membawa kepada kebaikan kepada masyarakat, sama ada masyarakat yang muslim ataupun masyarakat yang bukan muslim. Manhaj al-wasati, seperti mana beliau menifatkan satu manhaj ataupun jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak membawa kepada ekstrim, tidak membawa kepada mana-mana ekstrim, jalan yang membawa manusia kepada kebaikan. Kalau sekiranya orang yang bukan Islam mengetahui akan perkara ini, maka pasti dan pasti mereka akan memanggil kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang wujud di dalam masyarakat. Maka beliau menifatkan Alu Ba'alawi, iaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keturunan Ba'alawi, dan cara penghidupan mereka dan ilmu mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat safinatun najah, yakni ibarat kita mengatakan seperti apa, kapal yang membawa kepada keselamatan. Barang siapa yang menaikinya pasti akan mendapatkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang penting, kita mengambil manfaat daripada manhaj ini, dan juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita, dan kita mengajarkan kepada mereka-mereka dalam masyarakat kita. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dibaca bersama, yang mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dengan kita diberikan taufik dapat kita mengikuti jejak langkah Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga Ba'alawi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita rahmat-Nya dan sentiasa menjaga kita daripada segala fitnah. وآمنا في أوطاننا وفي أحوالنا في كل أزماننا يا رب العالمين. وآمنا مما نخاف ونحذر
واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما يا رب العالمين. وابعد عنا وعنهم الأشرار وقربنا من الأخيار بجاه نبيك محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار، أكرمنا بمتابعة الرسول فيما نفعل ونمني ونعتقد ونقول. يا عزيز يا غفور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، حين حياة طيبة حجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اشرح صدورنا بالقرآن وعلمنا بالقرآن، وأطلق ألسنتنا بتلاوته، وأعمل قلوبنا بالقرآن، ووفقنا للعمل بما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن، سيدنا ومولانا محمد سيد الأكوان. يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عانى، عنا على ما تريد منا، ووفقنا لما يرضيك عنا، واجعل آخر كلام بعد انقضاء آجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية، قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها سبحانه وتعالى من الآمنين. اللهم حينا عليها يا حي، وأمتنا عليها يا مميت، وعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت العلم في قلوبنا، واغفر بها ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، واصل بها قلوبنا وقالبنا، واصل بها نياتنا ومقاصدنا، واصل بها أولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واجعلنا في مالنا، واحفظنا في حطنا وترحالنا، وتجعلنا سالمين غانمين مزودين بكل خير من خيرات الدنيا والدين، إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. كيف؟ لا قصيدة كتبها هو حبيب حسين. طولنا. الله ما قاصد. ها؟ ايوه. هذا بس للاختتام. بالاعلان ما سويت الاعلان.